Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita masuk bab 2 bab 2 bentuk piawai. Hari ni kita masuk subtajuk ni 2.2 bentuk piawai. Tajuk sebelum ni angka bererti. Alright. So hari ni kita masuk bentuk piawai. Baik, kita nak kenal apa tu bentuk piawai. Bentuk piawai dia bentuknya dia beritahu A darab 10 kuasa N. Apa tu A? A mesti integer, mesti integer daripada 1 sampailah 9 ni maksudnya kurang ni, ini maksudnya julat daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Termasuk perpuluhan lah. 1.1, 1.2, banyak lagi nombor. Janganlah dia letak yang dengan syarat ni tak ada kosong lah. Kosong sampai 10, lebih 10 Alright, itu saja. Dia mesti nombornya tunggal di depan. Maksudnya nombor tunggal, nombor integer tunggal di depan. Dan N adalah integer, N adalah integer. Maksudnya berapa-berapalah nombor indeks nombor indeks. Baik, tengok contoh. Katalah luas negara Malaysia adalah nak sebut berapa ni? Bilion. 330,803 nak sebut pun payah. Jadi senang saja dia dalam bentuk nombor piawai kita tulis 3.31 darab 10 kuasa 11. Yang kita dah belajar angka bererti sebelum ni, kita tulis yang depan ni dalam bentuk daripada antara 1 sampailah 9 daripada 1 sampai 9. Ada kosong tak ni? Bukan kosong. Ada 10 tak? Tak 10. Jadi hanya menggunakan nombor daripada 1 sampai 9 julat dia. Tak boleh lebih daripada tu. Right. Baik, kita tengok tajuk lainnya pula. Kita nak tukar nombor kepada bentuk piawai. Alright. Baik, tengok contoh 5 ni. Kita nak tukar dia menjadi bentuk piawai. Jadi apa maksudnya? 28 ni 20. Kita nak tukar bentuk yang depan ni menjadi nombor 1 sampai 9 aja. Nak angka bererti saja. Depan letak angka bererti. Alright. So macam mana? 2 je. Kita nak letak 2 saja. So 2 saja. Maksudnya kita nak pindah perpuluhan ni. Asalnya ada perpuluhan di sini. Nak pindah jadi depan. Dia jadi 2.8. Bila dah jadi 2.8, dia sebenarnya tak sama sebenarnya. Jadi macam mana dia nak seimbang sama? Kita darabkan dengan 10. Jangan tak tahu pula ada kena guna kalkulator. Kalau kata guna kalkulator, kalau saya kata 2.8 kali 10, jawapannya balik 28. Jadi maksudnya barulah seimbang 28 dengan 28 darab 10. Siap dah. Dia dah jadi bentuk piawai. Cuma ni tak ada N. Jadi N sebenarnya N 10 kuasa 1. Kita tengok bentuk piawai ni, bentuk umumnya A kali 10 kuasa N. Dia mesti ada 10 kuasa N. Jadi ini 2.8 kali 10 kuasa 1. Selesai. Siap. Contoh lain pula 280. Maksudnya ada pindah 2 kali titik perpuluhan. Dia jadi 28. Ini maksudnya 2.8 darab 10 kuasa 2. 10 kuasa 2. Okey. Ni ratus. Maksud ini ni tempat ratus. Baik, C pula. Berapa pindah titik perpuluhan ni? Ni sini 1, 2, 3. Dia jadi 2.8053. Berapa titik perpuluhan? 3. So, ini kali 10 kuasa 3. Nak tahu betul atau tidak, ini kita boleh guna kalkulator. Cikgu ajar terus cara menggunakan kalkulator. Alright. Dalam kalkulator ada tulis kat situ 10 kuasa X. Kita boleh terus tulis saja. Type sini 2. Tengok yang ni 2.
8053 kuasa silap cikgu tulis. Shift 10 tak boleh. 053 darab dengan 10 kuasa 3. Dia balik semula kepada soalan tadi. Ni cara guna kalkulator. Ataupun kalau guna kalkulator yang kamu punya yang ada tu, kalkulator saintifik FX570. Maksudnya cara gunakan dia ada dekat sini ni, yang atas ni. Dia nak keluarkan dia kena tekan shift. Nak contoh cikgu guna yang nombor 2 ni pula 2.8 ni 2.8 kali 10 shift 10 kuasa 3. Kita tekan sama dengan dia balik kembali. Salah, 10 kuasa 2. Ini sepatutnya 10 kuasa 2. Dia kembali menjadi soalan yang balik. Okey. Tengok contoh 6 pula perpuluhan. Alright. Perhatikan 0.325. Alright. So dalam buku teks dia bahagi, maksudnya ni bahagi dengan per puluh. Alright. Susah juga guna kaedah tu. Kita guna kaedah per puluh. Alright. So ini sebenarnya jawapannya kalau dalam buku teks dia tulis 3.25. Dia bersyarat dia mesti jadi antara nombor 1 sampai 9. Tak boleh kurang daripada 1 sampai 9. Dia tak boleh 0.1, tak boleh 0.2, tak boleh. Dia mesti mula 1, depan ni mesti angka bererti. Kalau 0.2 dia bukan angka bererti. Jadi 3.25, perhatikan dia bergerak ke belakang. Jadi maksudnya dia sepatutnya darab dengan 1/10. Bahagilah. Bahagi. Alright. So bila dia jadi bahagi per 10, ini sebenarnya kita boleh tulis sebagai 3.25. Ingat kita dah belajar indeks sebelum ni. Bila dia tanda dia bawah, dia duduk bawah, kita boleh jadikan dia indeks negatif, dia naik atas. Bila naik atas 10 ni kuasa negatif 1. Okey. Kalau nak faham macam mana nak cari kalkulator, cikgu ajar terus ini cara tekan kalkulator. Alright. So 3.25 kali 10 kuasa negatif 1. Dia balik semula menjadi nombor asas. Dia balik ni, tengok ni 0.325. Dia balik semula kepada nombor biasa. Alright. So perhatikan ini, kita nak bahagikan. Ini maksudnya kita bahagikan. Asalnya 1 saja. So berapa pindah titik perpuluhan? 1, 2, 3. So ini pun akan pindah 1, 2, 3. Dah belajar dah jam 4 tak siap saya. Tapi cikgu dah tak tahulah KSSM ke KBSM ke. Tak apa. So 3 kali. So maksudnya ni per 1,000. Bila per 1,000, apa maksud 1,000 ni? Sebenarnya kosong ini per 10 kuasa 3. Ada 3 kosong. 10 kuasa 3. Jadi pindah dia naik atas. So jawapannya 3.25 kali 10 kuasa negatif 3. Itu maksud dia. Maksudnya kena bahagi. Itu kaedah lain. Ataupun satu lagi kaedah yang baru, kita ingat
gerakan. Alright. Contoh, bila gerak ke kiri, positif. Bila gerak ke kanan, negatif. Macam mana ingat kalau dulu kita belajar garis nombor ni? Bila 0, 1, 2. 0 tambah 1. Tapi dia berlawan. Lawan arah. Bila nak tukar bentuk piawai, susah kena ingat lah. Maksudnya bila besar, dia menjadi besar. Itu saja, kena ingat. Cuma gerakan dia lawan. Sebelum ni hasil tambah biasa nombor. Tak boleh. Ni bila membabitkan nombor piawai, lawan arah, dia jadi tambah. Ke kanan, dia menjadi tolak. Alright. Tengok contoh lain. Saya tunjuk cara cepat lah terus. 1, 2. Cukup berhenti saja. 1, 2 saja. Ini akan jadi 3.025 darab 10 kuasa negatif 2. Faham? Ataupun kalau cikgu tunjuk cara panjang, 0.03025 ni bahagi dengan 1, gerak 1, 2, 1, 2. Ini ratus. Bila ratus, dia jadi 10 negatif 2. Sebab dia di bawah. So jadi indeksnya indeks negatif. Baik, D pula. Cikgu tunjuk cara cepat je lah terus. 1, 2, 3. So ini jadi salah lagi. 3.005 darab 10 kuasa negatif 3. Selesai. Alright. Baik, tengok contoh lain pula soalan ni. Kita nak tukar nombor 7. Soalan 7, kita tukar dia nak menjadi bentuk nombor tunggal. Nombor biasa saja. Alright. Jadi tengok yang ini, 4.17 kali 10 kuasa 5. Perhatikan 10 kuasa 5. Ini maksudnya 4.17 darab 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kosong kat belakang. Maksudnya ini akan jadi besar. Jadi kalau kamu tekan kalkulator, 4.17 darab dengan 1, 10, 5. Ataupun boleh juga tulis ini kita dah belajar dah ni. Tekan 10 ni 10 kuasa 5. Jawapannya 417. 3 ketut 1, 2, 3. Itu cara panjang lah. Ataupun cara ringkas. Sebelum ni ingat balik, bila nak tukar menjadi bentuk piawai, ke kanan jadi indeks negatif, ke kiri dia jadi indeks positif. Dia lawan Tapi bila nak tukar dia jadi nombor betul, ini hafal sekali bila nak jadi N positif, dia akan gerak ke kiri. Tapi bila N positif, dia akan jadi gerak ke kanan. So jawapannya 4. Berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Dia jadi 417. Ada 3 kosong kat belakang. 1, 2, 3. Sebab tak koma, tujuannya senang sebut. Ini kita jadi 417,000. Right. Tengok pula B. Bila negatif 5, dia lawan arah. Maksudnya dia makin mengecil, makin kecil. Maksudnya dia makin kecil. Dia suruh bahagi 10. Maksudnya makin kecil, bahagi 10, jadi bergerak makin ke kiri lah. So jadi jawapan dia
berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. So jadi jawapannya sekejap ya. Ada berapa kosong? 1, 2, 3, 4. Jadi jawapannya lambat pula. Padam. Tak apa, kita sambung saja. So jawapannya 0.1234 8063. Ini jawapan dia. Makin kecil Alright. Baik, tengok contoh 9 pula. Ini sebenarnya ada dalam buku teks. Alright. So ini yang kamu biasa dengar dalam hadis ni, terabyte, kilobyte. Dalam handphone lah. Alright. Dalam handphone, contoh simpanan ni hard disk storan dia tu. So jarang kita gunakan deka, hekto ni. Tapi kita akan selalu mula dengan kilo. Kilo, mega, giga, tera. Sebenarnya lepas tera ada peta. Zaman saya dulu tera 1 terabyte dalam hard disk susah nak jumpa. Sekarang mudah saja. Harganya lah mahal. Tak apa. Peta, eksa. Masuk kilo, kosong. Kilometer. Contoh kilometer. Kilo 1 kilometer 1000 meter. Mega, masuk mega ada banyak 4. Ada 6 kosong kat belakang. Giga, masuk giga ada berulang 3 kali ni. 1, 2, 3 kali berulang kosong. 1 apa ni? 1 juta. Tera dan seterusnya lah. Tera, peta, eksa. Selalunya kita sampai tera lah. Kilo, mega, giga, tera. Yang sekarang ni lah. Alright. So tengok perpuluhan pula. Maksudnya makin berganda 3 digit. Biasa kita mula mili lah. Mili. Biasa mula mili. Mili, mikro, nano, piko. Piko ni jarang. Biasa sampai nano. Nano maksudnya 3 kali. Jadi hafal 3 ni selalu keluar. Alright. Itu sebablah kenapa kita akan tulis dalam bentuk piawai. Kalau 1 gig 1 gigabyte hard disk ni dalam handphone. Kenapa dia nak beritahu megabyte banyak sangat. 1 gigabyte 1 megabyte. Maksud mega gitu. 1 byte. Banyak sangat, ribu nak sebut. Storan paling besar tu. Alright. Baik. So tengok contoh 7, sambung semula. Kita nak tentukan 3050 ni, 3050 dalam terabyte ni dalam byte. So maksudnya dalam bentuk piawai. Jadi so 3 ni jawapannya 3.05. Tak perlu tulis kosong sebab dia tak ada memberi angka bererti. So terabyte dalam byte. Maksudnya ni 1050 ni tulis tu. Ini terabyte. Tera apa maksudnya? Kita akan tulis terabyte. Alright. So kita ini terabyte ni bentuk byte. So kita nak buang tera. Jadi ni sebenarnya ada 1000, ada banyak kali 1. Ini jadi kita akan jadi tulis sebagai 10 1 darab 10 kuasa 3, 6, 9, 12. So, ini kita akan tulis sebagai 3.05. 0 darab 10 kuasa 12.
So ini sorry, bukan 3.0 salah, 3050. Sebab kena tulis bentuk koma, kena tulis bentuk koma. Alright. So ini bentuk piawai ke? Bukan ini bukan bentuk piawai. Nak kena tukar menjadi bentuk piawai. So ingat balik berapa perpuluhan kat sini. Bergerak 1, 2, 3. So, apa maksudnya? Nak makin mengecil. Nombornya makin mengecil. 3.050. Jadi apa kurangnya? Dia perlu darab dengan besar. 10 kuasa 3. So, ingatlah balik gerakkan ke kiri. Tambah. Darab dengan 10 kuasa 12. Ingat balik semula hasil indeks yang asas sama. Dia akan bentukkan formula A kuasa M ingat balik ni sebelum ni bab 1 darab A kuasa N. Ini akan jadi A kuasa M tambah N. So, akhir sekali ini jawapannya 3.050 kali 10 kuasa 13 tambah 2 12 tambah 3 15. Ini barulah bentuk piawai. Tengok contoh B pula. So 0.0057 nanometer. Ni apa maksudnya? Ini kira-kira tulis saya 0.0057 kalau biasa. Ni nano. So nano berapa kosong? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini maksudnya kali 10 kuasa negatif 9 meter. Dia minta dalam bentuk piawai. Jadi ini bergerak 1, 2, 3 baru jadi piawai 5.7. Masalahnya jadi dia jadi besar. Jadi ini darab dengan 10 kuasa negatif 3. Dia jadi besar. Patutnya kecil. Jadi kena darab dengan negatif 3. Yang ni tulis balik nano. Right? So hasil darab. Jadi jangan tak tahulah. Hasil tambah lah. Jalan kerja saya tulis 5.7 kali 10 negatif 3 tambah negatif 9. Masuk dalam kalkulator. Kan confuse pula Negatif 3 tambah tolak 9. Kalau tak hafal tak ada masalah. Pakai je kalkulator ni boleh bawa masuk PX. Tekan sama dengan, kita akan dapat negatif 12. So, jawapannya 5.7 kali 10 kuasa negatif 12. Sangat kecil. Maksud ini nilai yang sangat kecil. Yang ini maksudnya nilai yang sangat besar. Baik, kita masuk tajuk 2.2b pula. 2.2b kita nak tambah dan tolak bentuk piawai. Kita nak buat bentuk operasi aritmetik tolak darab bahagi. Tengok contoh 11. 2.73 kali 10 kuasa 3 tambah dengan 5.92 kali 10 kuasa 3. Tengok asas mesti sama. Bila asas sama, tambah sajalah. Bila asas sama, dia seolah-olah macam fakturkan. Macam fakturkan. Ingat lagi dulu kita belajar fakturkan. A N tambah A N. Jadi ada yang sama. Jadi kita keluarkan saja A. Tapi dalam bentuk piawai, A ni duduk kat belakang. Yang tinggal M tambah N. Okey. A duduk kat belakang. Kembangkan A darab M, A darab N. Perhatikan ni.
Dulu kalau belajar tingkatan 1, ini hukum kalis. Saya dah lupa. Kalis agihan. Kalis agihan. A dapat dalam M, A dapat dalam N. Jadi keluar saja huruf nombor. Nombor saya keluarkan. 2.73 tambah 5.92. Hasil darab 10 kuasa 3. Jadi tambah saja. Gunalah kalkulator. Kalkulator boleh digunakan. Jadi 2.73 tambah 5.29. Hasil tambah jawapan dia 8.02 darab 10 kuasa 3. Okey. Selesai. Tepi dia. Okey. Huruf B pula. 4.27 tambah dengan 9. Tengok asal sama. Ini dia punya hasil darab sama. Jadi kita faktorkan saja. Keluarkan 4.27 tambah 9.35. 10 keluar. Faktorkan maksudnya 10 keluar. Nanti kalau kembangkan, ini pun darab 10, ini pun darab dengan 10 kuasa 5. Kalau nak tambah saja, tekan je kalkulator. 4.27 tambah 9.35. Jawapannya 13.62. Kita tulis balik 13.62. Ini darab 10 kuasa 5. Bentuk piawai tak? Ini bukan bentuk piawai. Bentuk piawai dia mesti 1.3. Tak boleh lebih. Dia mesti 1 sampai 9. 9 lah. Tak boleh lebih daripada 10. Jadi jawapannya saya pindah. Nilai makin kecil. Ini maksudnya darab 10 kuasa 1. Yang ni darab 10 kuasa 1 pindah. So ini dia akan jadi 10 kuasa 5. Perhatikan balik semula formula A kuasa M kali A kuasa N. Ini akan jadi A kuasa M tambah N. So saya tulis balik. Ini jadi 1.362 kali 10 kuasa 1 tambah 5. Tulis jawapan akhir 1.362. 1 tambah 5 takkan guna kalkulator. So, ini jawapannya 10 kuasa 6. Barulah siap bentuk piawai. So, ini bukan bentuk piawai 13. Dia lebih daripada 10. 9 tak betul. Jadi jawapannya ini. Alright. Tengok C pula. C tengok asas tak sama. Kena tukarlah jadi asas yang sama. 10 bukan asas ini 10 kuasa 4 ni 10 kuasa 5. Jadi kena cari tukar. Kita kalau contoh saya ambil yang depan 10 kuasa 4. Okey. So maksudnya nak kena tambah 1 lagi. Ingat bila dia bertambah 1 maksudnya nilai depan ni besar sangat. Okay, faham jadi dia jadi mengecil. Besar dia jadi kecil. Yang belakang makin membesar. Banyaklah kaedah ni. Saya tak tahulah guna mana. Kamu ingatlah sendiri. Jadi kalau perhatikan yang ini, nak jadikan 5, maksudnya ni makin lagi kecil. Maksudnya pindah ke sini, makin lagi kecil supaya ni jadi besar. Makin mengecil. So, apa jawapannya? Tak boleh ke situ, nanti tak muat. Jadi maksudnya 0.702 kali 10 kuasa 5. Sekejap dah cepatkan makin mengecil. Yang ini tulis je balik. Baik, bila dah sama, kita faktorkan saja. So keluarkan ni jadi sama. Tambah 0.702 tambah 2.17. Ini darab 10 kuasa 5. Tambah sajalah guna kalkulator. 0.702 tambah 2.17. Jawapannya 2.872. Ini darab 10 kuasa 5. Terus dah jadi nombor piawai, bentuk piawai. Kenapa? 2. Baik, D pula. Perhatikan
tak sama. Tak sama. Jadi katalah saya ambil ini, saya nak tukar jadi yang ini. 6 ni saya nak tukar jadi 5. So jadi 10 kuasa 5. Maksudnya ini jadi makin besar lah. Boleh faham tak? Ini makin mengecil. Bila belakang 10 ni jadi kecil. Maksudnya ini besar, makin besar. So jawapannya jadi 94.5. Boleh faham? So tolak 3.24 kali 10 kuasa 5. Bila dah sama, baru boleh faktorkan. Bila faktorkan, dia jadi 94.5 tolak 3.24 darab 10 kuasa 5. Tolak sajalah, ni semua kalkulator boleh. 94.5 tolak 3.24. Jawapannya 91.26 darab 10 kuasa 5. Bentuk piawai ke? Tidak. Jadi makin kecilkan, bila mengecil dia jadi besar. Ini jawapannya. Jadi 9.126 darab 10 kuasa 6. Okey. Baik. Tengok contoh 12 pula. Hitung jawapan dalam bentuk piawai. Jawapannya mesti dalam bentuk piawai. Baik. Tengok A. Cikgu dah jawab. Padam dulu. Alright. 3.58 10 kuasa negatif 3 ni indeks negatif. Bila ni sama, jadi tak ada masalah. Samakan, jadi faktorkan saja. 3.58 tambah 9.24 ini dalam 10 kuasa negatif 3 tambah tambah sajalah. 3.58 tambah 9.24, jawapan dia tekan 12.82 kali 10 kuasa negatif 3. So perhatikan, makin mengecil, kita kecilkan. So jawapannya 1.282 kali 10 lah kuasa 1. Makin mengecil jadi besar. Ini saya tulis balik. Kali 10 kuasa negatif 3. Ingat balik semula. So 1.282 kali 10 kuasa 1 tambah negatif 3. Kena tulis sebab ni A kuasa M, A kuasa N darab, jadi tambah lah. Tapi kena tulis balik negatif 3. Tak tahu, tak ada masalah, tekan je kalkulator. 1 tambah tolak 3. Masuk semuanya. Tambah tolak ni masukkan. Dapat jawapan negatif 2. Jawapannya 1.282 kali 10 kuasa negatif 2. Tengok daripada negatif 3 dia jadi negatif 2. Makin membesar. Jangan tak tahu pula nombor negatif. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, kosong. Ini makin besar. Negatif 3 kedua, dia makin membesar. Okey. Baik, B pula. Perhatikan Jadi ni nak kena contoh, saya negatif 4 nak jadikan negatif 5. Negatif 4 nak jadi negatif 5. Maksudnya perlu membesar. Perlu besarkan. Ini perlu kecilkan. Jadi perlu kecilkan
4 dengan negatif 5 4 nak jadi negatif 5 ni perlu kecil, ini perlu kecilkan. Jadi bila kecilkan ni jadi besar. Boleh faham So 8 2 1 darab 10 kuasa 1 kali 10 kuasa 4. Tak boleh tolak 1. Okay, confuse. Sekali lagi cikgu tulis 8.21. Tu sebab kenapa cikgu ingatkan balik, bila nombor kali so 8.21 cikgu akan jadikan dia makin mengecil. Bila ini makin mengecil, ini makin besar. So 8.21 ini darab 10 kuasa negatif 1. Pindah ke belakang, negatif 1. So darab 10 kuasa negatif 4. Yang belakang tulis balik. So negatif 1 tolak 4, jawapannya negatif 5. Barulah sama. Jadi saya boleh tulis, gabungkan 82.1 ini tambah dengan 1.49 kali 10 kuasa negatif 5. Alright, so tambah sajalah 82.1 tambah 1.49, jawapannya 83.59. Ini 10 kuasa negatif 5. Pindahkan, dia makin kecil, maksud ini makin besar, tambah 1. Okey, makin kecil makin besar. Alright, so jawapannya 8.359 kali 10 kuasa negatif 5. Jangan tak tahu negatif 5 tulis, kalau tak ingat boleh kalkulator. Negatif 4. Alright, rumit ni memang rumit sikit bila membuatkan nombor negatif. So ada kaedah lain, cikgu tunjukkan kaedah lain. Gunakan kaedah ni rumit. Salah satu di kaedah lain, kita boleh tukar dia menjadi nombor bulat biasa. Nombor bulat biasa, tak ada masalah. Alright, so caranya macam mana? So 8.21, saya tulis balik soalan. 8.21 kali 10 kuasa negatif 4 tambah 1.49 kali 10 kuasa 5 negatif. Maksudnya nombornya bila kita nak tukar dia jadi nombor besar, dia jadi besar ni makin kecil. Boleh faham besar jadi kecil. So ini nak jadikan kosong, maksudnya dia mengecil jadi bergerak 4. 1 2 3 4. So, 0 point menjadi 0.123821. Okey. So ini pun makin mengecil 5 lah. 1 2 3 4 5. Maksudnya ada 4. 0 point ada 4 kat depan. 1 2 3 4 1 4 9. Kalau tak pandai pindah, kamu tekan je kalkulator pun tak ada masalah. Kamu tekan 8.21 kali shift 10 kuasa negatif 4 sama dengan itulah dia 000821. Yang ni pula buat sikit-sikit, type masuk, jangan masukkan semua. Buat ni jalan kerja.
So 1.49 kali 10 kuasa negatif 5. Ni pun boleh juga kaedah ni. Jadi kosong ada 4 depan, 149. Okey. So tambah saja 0.000821 tambah 0.00004 ni 149. Jawapan dia 0.0008359. Alright. Kita nak besarkan dia 1, 2, 3, 4. Besar dia jadi 8.359 kali 10 kuasa negatif 4. Okay. Susah nak kena apa ni? Maksudnya ni kena makin mengecil. Bila dia makin membesar, tengok nombor kecil, dia makin besar, dia jadi negatif 4. Right. Dah. Tengok C pula. Cikgu gunakan kaedah indeks 10 kuasa negatif 5, 10 kuasa negatif 6. Maksud ni saya nak jadikan yang ini, saya nak jadikan darab 10 kuasa negatif 5 nak jadikan 6 nak jadikan 6. 5 nak jadi 6 kena tolak 1. Alright. Jadi maksud tolak 1, kalau tambah 1 dia makin kecil. Jadi bila tambah 1 dia makin besar. 2, 3. Maksudnya bergerak kiri. Okey. Okay. So tulis balik 4.6 tolak 4.6 kali 10 kuasa negatif 6. So jadi jawapannya saya boleh terus faktorkan 2, 3 maksudnya ni tolak 6 tolak 4.6 ini 10 kuasa negatif 6. Tolak saja guna kalkulator. 23 tolak 4.6. Jawapannya 18.4. Ini darab dengan 10 kuasa negatif 6. Bentuk piawai ke tak ni? Belum lagi bentuk piawai. So bila pindah ke depan, besar makin jadi kecil Bila besar makin kecil. So ini kita tambah 1. Right. Jadi 1.84 kali. Jangan tak tahu pula bila tambah 1 pun jadi negatif 6 tambah 1. Kalkulator ada, tekan je, tanya je. Negatif 5. Selesai. Ataupun kalau kamu susah gunakan yang ini, kamu gunakan kaedah lain, jadikan dia nombor bulat biasa aja. Pun tak ada masalah. Yang penting ada jawapan sebenarnya dalam periksa. Kamu buat juga jalan kerja. Jadi ini saya boleh tulis balik. Jadi tekan sajalah kalkulator. 2.3 kali 10 kuasa negatif 5. Jawapannya 0.123 Kalau yang ni negatif 6, makin kecil lah. Ini maksudnya nombor kecil sangat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ni ada 5. Tolak 5 nombor, ada 5 digit ke depan. 1, 2, 3, 4, 5.
0.46. Tolak saja. 0.1234 23 tolak 0. Ada 1 2 3 4 5 46 tolak dapat 0.00000184. Jadi pindah 1 2 3 4 5. Sorry, salah cikgu. Ini perpuluhannya sini. 1 2 3 4 5. Makin mengecil. Jadi 1.84 kali 10 kuasa negatif 5. Ini salah tulis ni, 10 kuasa negatif 5. Okey. Alright. Cuma kadang-kadang saya pun nak tunjukkan bila guna kalkulator kamu ni, kadang-kadang kalau perhatikan saya tulis 2.3 kali 10 kuasa negatif 5. Dia terus tulis dalam bentuk dia tulis dalam bentuk 10 kuasa negatif 5. Okey. Ini dalam bentuk piawai terus. Jadi macam mana nak tulis dalam bentuk perpuluhan 10 kuasa negatif 5. Alright. Juga dah lupa. Tekan sebenarnya, tekan mod. Ini bentuk nombor biasa. Ini nombor angka bentuk piawai ni. Ini nombor piawai. Ini nombor dalam bentuk. So, dua ni je yang kamu belajar. Ini sebenarnya yang kamu belajar hari ni bentuk piawai ni, sains. Ini normal ni untuk nombor-nombor biasa. Kalau saya pilih nombor 3, letak nombor 2, dia akan jadi nombor biasa. Nombor biasa. Tapi mod kalau saya tekan, saya terlupa banyak kali ni. 1 2 3 4 5. 5 kali tekan nombor bentuk piawai 2. So 0.9 satu titik perpuluhan saja. Itu. 3 4 5 nombor sain, nombor bentuk piawai. Okey. Kata sampai titik perpuluhan, 9 titik perpuluhan dia bagi. Itu maksud dia. Okey, so hati-hati gunakan kalkulator. Clearkan on. Reset all sama dengan. So hati-hati nak guna kalkulator ni. Alright. So tengok ni ada lagi tak? Okey. Sambung lagi. 2.2C. So kita nak masuk hasil darab dan bahagi. Contoh 13, selesaikan dalam bentuk piawai. So bila hasil darab tak ada masalah je lah. Darab je lah, jangan faktorkan. 3 kita susun je lah balik. 3 kali 4.9 kali 10 kuasa 5. Perhatikan tak apa saya tulis balik. Jangan cepatkan. Terus dia balik. Tak ada masalah sebab hasil darab. Jadi kita boleh tulis sebagai 3.49 darab ajalah. Nombor kalkulator 3 kali 4.9 kalahnya 3 kali 4.9 jawapannya 14.7. Perhatikan ini bila 10 kuasa 5 tambah 2. 5 tambah 2. Perhatikan ini 14.7 ni bukan nombor piawai. Nombor makin kecil ini mesti tambah 1. Jadi jawapannya 40.47 kali 10 kuasa
Okay. Ataupun menggunakan kalkulator. Kenapa dia bisa lambat sangat ni? Betul. Okay. Kalau kamu tak tahu nak tukar bentuk ni, kalau dah dalam kerja pun tak tahu nak tukar, tak ada masalah. Kalau sebelum ni, kalau tak ada ni lah, tak ada ni, kamu tak tahu, tak ada masalah. Kamu tekan 14.7 darab dengan 10 kuasa 7. Tekan sama dengan, dia bagi nombor biasa. Tekan mode. Kita nak bentuk sains, masuk bentuk piawai. Dia ada berapa titik perpuluhan yang ini? Ini dalam ini kita bagi 3. 1, 2, 3. 3 angka bererti, letak 3 angka bererti. So jawapannya 1.47 kali 10 kuasa 8. Kalkulator pun boleh. Tak ada masalah. Kalkulator boleh buat periksa. Baik, tengok contoh lain pula. B 7.5. So dah harap sajalah. Saya cepatkan saja ke kalkulator. 7.5 darab dengan 5. 7.5 darab dengan 5. Jawapan dia 37.5. Okay. Darab dengan 10 kuasa negatif 3 darab 10 kuasa negatif 6 tambah negatif 6. Itulah saja. So negatif 3, masukkan je ni dalam kalkulator. Negatif 3 tambah tolak 6. Kalau tak hafal tambah tolak pun tak ada masalah. So ni akan jadi 37.5 darab 10 kuasa negatif 9. Bentuk piawai ke tak ni bukan So dia makin mengecil, ini makin membesar. Senang. 3.75 darab tak hafal juga, tak ada masalah. Negatif 9 tambah 1 kan kalkulator. 10 kuasa negatif 8. Okey. Tengok contoh C pula. Bila bahagi, jangan tulis dalam bentuk bahagi macam ni. Kena ubah 2 darab 10 kuasa 2 macam ni. Alright. So nombor saja kita bahagi nombor. 5.9 bahagi 2 kan kalkulator. So jawapannya 2.95. Ingat balik indeks. Bila bahagi, indeks dia tolak. Jadi kali 10 5 tolak 2. 5 tolak 2. Jadi jawapannya, tak tahu, tekan je lah kalkulator kalau ada masalah. Ni jadi 2.95 kali 10 kuasa 3. Selesai. Bentuk piawai tak? Bentuk piawai 2 perpuluhan. Jadi bentuknya okey. Baik, tengok soalan D pula. Bahagi So nombor saja kita bahagi nombor. 6.8 bagi kalkulator, bagi 4. Jawapannya 1.7 darab 10. Kuasa atas dulu tulis. Tolak negatif 6. Ni negatif 6. Atas tolak bawah. Negatif 6 tulis negatif 6. Sama juga dengan 1.7 darab. Yang ini tak pandai, tak kira, tak ada masalah kalkulator. Tekan je tolak 3 tolak 6. 6 tolak tekan 2 kali. Tengok perhatikan cikgu tulis. Sama dengan 3. 10 kuasa 3. Dalam kalau kalkulator kamu pun tak ada masalah. Kalkulator kamu cikgu tunjuk lambat sikit. Tekanlah. Ni tekan kalau tak pandai. Negatif 3 tolak 6. Perhatikan 2 kali berulang tolak. Baru tekan sama dengan. Ini dalam bentuk piawai. Itu sebab bila tekan mod ni sangat susah. Tekan 3 saja. 2. 3
Alright. Selesai. Okay. Okay. Ada lagi tak? Habis Baik, itu saja. Habis dah bab 2. Baik. So boleh ada lagi tanda ni untuk bab yang lain lah. Alright, itu saja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.